Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid yang dikasihi sekalian. Anda sihat semua? Waalaikumsalam. Sihat? Okey. Macam mana ketua kelas Muhammad Afiq? Semua hadir ke? Ya, semua hadir. Okey. Okey, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, jadi cikgu akan memaparkan satu video yang berkaitan dengan tajuk yang ingin cikgu sampaikan pada hari ini. So, jadi cikgu akan pilih antara yang bertuah untuk mengemukakan apa yang awak semua faham tentang video yang cikgu paparkan ini. So, okey. Boleh nampak ya video? Tengah boleh. Kuping lagi pin ini dia. Kembar seiras itu biasa. Kuping lagi pin ragam aksinya. Kami senangi siapa jumpa. Kami senangi siapa jumpa. Kami senangi siapa jumpa. Kuping lagi pin selamanya. Hey Is, kau pun menangkap kat sini? Jual keropok ni. Jual kat universiti, laku keras. Wah, kiranya Is ni pun usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya? Bukan setakat mengeluarkan, tapi mempromosikan dan memasyurkan produk tempatan ke mata dunia. Hei, perasan. Ingat senang ke nak tebus pasaran dunia? Setakat keropok, barang manik, bakarutan. Mana ada kelas? Benar betul. Jangan pandang barang Malaysia sebelah mata. Barang-barang ni semua diekspor keluar negara. Kau je yang tak tahu. Macam keropok umpai laut ni, diekspor ke Korea dan Jepun tau. Ya betul. Mestilah betul. Cubalah makan. Bakul hutan ni dijual atas talian sampai RM200 satu. Belinya dari Itali sampai Kanada. Kasut magnet ni disukai oleh orang Jepun, Australia hingga Eropah. Harganya boleh sampai RM1,000 sepasang tau. 1,000 tu ada berapa kosong? Entah. Aku tahu semua ada 1 kosong. Apa-apa pun, aku tak beli barangan Malaysia. Tak menarik. Jam dengan slipper ni kan buatan Malaysia. Mana ada? Okey, jadi itu saja paparan video yang cikgu paparkan kepada kamu semua. So, jadi Muhammad Afiq, apa yang awak faham tentang video yang cikgu paparkan tadi? Okey, apa yang saya faham cikgu pasal barang Malaysia, Malaysia. Barang buatan Malaysia kan? Tempat di antarabangsa. Okey, terima kasih Muhammad Afiq. Okey, Muhammad Azim pula. Azim, apa yang awak faham tentang video yang cikgu paparkan tadi? Pertama sekali saya tahulah dulu video pasal kantong tahu menipis dan pengajaran yang saya dapat lihat dah. Pertama sekali dia mengenai produk tempatan kita lah. Jadi di situ saya nampaklah ada seorang usahawan muda tempatan yang nak ni lah dia nak memperkembangkan lagi lah produk buatan Malaysia ni, tetapi masyarakat kita sendiri yang memandang remeh pasal produk tempatan kita sendiri. Okey, betul. Ya, memasarkan barangan tempatan ke luar negara. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini kita akan masuk kepada topik iaitu perdagangan antarabangsa yang melibatkan ekspor dan import. So, okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pelajar dapat menjelaskan 4 daripada 6 sebab wujud perdagangan antarabangsa. Yang kedua adalah pelajar dapat menghuraikan 5 daripada 8 kepentingan perdagangan antarabangsa. So, sekiranya ada apa-apa masalah, awak tak dengar ke, awak tak nampak ke slide ke, awak bagi tahu ya. Okey. Perdagangan antarabangsa. Perdagangan antarabangsa ni dia melibatkan
urusan jual beli antara barang dan perkhidmatan antara satu negara dengan negara yang lain yang melintasi sempadan sesebuah negara. So, apakah itu import? Import adalah membeli barang dan perkhidmatan tersebut dari negara lain. Ia berlaku apabila sesuatu barang dan perkhidmatan tidak dikeluarkan atau tidak mencukupi untuk menampung keperluan sesebuah negara. Ia merujuk kepada kekurangan yang berlaku dalam sesebuah negara. Contohnya negara Amerika Syarikat, ia mengimport minyak kelapa sawit daripada Indonesia disebabkan oleh kekurangan yang berlaku di negara Amerika Syarikat. Yang seterusnya adalah ekspor, iaitu menjual barang dan perkhidmatan kepada negara lain. Berlaku apabila pengeluaran barang dan perkhidmatan oleh sesebuah negara adalah melebihi penggunaan atau keperluan rakyat tempatan sesebuah negara. Ia merujuk kepada kelebihan barang atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara. Iaitu contohnya Amerika Syarikat mengeksport kapal terbang ke Singapura. Entrepot pula merujuk kepada membeli barang dari luar negara dan menjual semula kepada negara lain. Iaitu contohnya negara India mengimport getah asli dari Thailand dan mengeksportnya ke Jepun. Yang seterusnya adalah objektif pertama kita pada hari ini, iaitu sebab-sebab mengapa wujud perdagangan antarabangsa. Jadi, yang pertama adalah disebabkan oleh sumber semula jadi, di mana kekurangan sumber yang berlaku dalam sesebuah negara menggalakkan negara lain untuk mengimport barangan tersebut untuk digunakan di negara mereka. Sumber-sumber semula jadi yang dianugerahi oleh Tuhan kepada setiap negara adalah berlainan dengan negara lain, iaitu negara yang kaya dengan sesuatu sumber semula jadi akan mengeksport lebihan yang digunakan di negaranya tersebut ke negara lain. Contohnya Malaysia mempunyai biji timah, Brunei pula kaya dengan simpanan petroleum, dan Afrika Selatan kaya dengan simpanan emas dan berlian. So, Malaysia akan mengimport biji timah ke luar negara, dan Brunei pula akan melaksanakan aktiviti perdagangan antarabangsa dengan negara lain dengan mengeksport minyak ke negara-negara lain. Yang keluar adalah disebabkan oleh iklim dan jenis tanah. Keluaran hasil pertanian dan perhutanan sebuah negara adalah berbeza antara negara akibat daripada perbezaan iklim dan juga jenis tanah. Contohnya Malaysia. Malaysia ni iklimnya jenis khatulistiwa, di mana sesuai untuk aktiviti penanaman getah dan kelapa sawit. So, Malaysia mengimport getah ke luar negara, contohnya ke Jepun, dan kelapa sawit ke negara-negara yang inginkan penggunaan minyak masak yang lebihan dari negara kita. Yang seterusnya adalah tingkat kecekapan pengeluaran. Pengkhususan dan proses pengeluaran yang lebih cekap membolehkan sebuah negara mengeluarkan sesuatu barangan dengan kos pengeluaran yang lebih rendah berbanding dengan negara lain. Ia merujuk kepada industri atau negara-negara maju yang lebih penggunaan pengeluarannya memfokuskan kepada aktiviti perkilangan. So, jadi dia akan mengeluarkan barangan dengan lebih cekap atau kos yang lebih rendah. Jadi dia mampu mengimport barangan dengan lebih banyak ke negara-negara lain. Faedah berbanding ialah faedah yang dinikmati oleh sebuah negara yang sanggup mengeluarkan sesuatu barang dengan kos lepas yang lebih rendah berbanding dengan negara lain berdasarkan sejumlah faktor pengeluaran dan pada setingkat keluaran teknologi, penggunaan teknologi yang sama. Contohnya, Amerika Syarikat dan Jepun yang cekap dan khusus dalam pengeluaran kapal terbang dan telefon bimbit telah mengekspor kedua-dua jenis barang ini ke negara-negara lain. Yang seterusnya adalah budaya masyarakat. Budaya masyarakat yang berbeza akan mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam pengeluaran sesuatu barang. Contohnya, perbezaan budaya masyarakat biasanya melibatkan kemahiran dan minat dalam mengeluarkan sesuatu barang dan perkhidmatan. Contohnya, Perancis dan Jepun yang terkenal dengan pengeluaran minyak wangi dan kereta akan mengekspor keluarannya mereka ke luar negara. Contohnya cita rasa. Cita rasa ini merujuk kepada jenis kaum yang berbeza dan suka dipenuhi oleh pengeluaran barang dan perkhidmatan.
Seperti contohnya, pengimport tempatan akan mengimport ubat-ubatan atau herba tradisi dari China untuk memenuhi permintaan. Yang seterusnya adalah harga faktur, iaitu merujuk kepada upah buruh, sewa tanah dan faedah modal akan mempengaruhi pemilihan teknik pengeluaran bagi sesuatu barang dan perkhidmatan. Contohnya, bilangan buruh yang banyak dan kadar upah yang lebih murah di India dan China membolehkan pengkhususan dilakukan di sesebuah negara tersebut dan menyebabkan kos pengeluaran lebih rendah yang dipengaruhi oleh upah buruh yang lebih rendah, iaitu kos pengeluarannya. So jadi harga akhir barang tersebut akan lebih murah. So ia menarik lebih ramai masyarakat antarabangsa untuk mengimport barangan dari negara China dan menjualnya di pasaran tempatan. Okey. So untuk seterusnya, cikgu nak tanyalah tentang pembelajaran objektif pertama kita pada hari ini. Okey, Azim, nyatakan sebab-sebab wujud perdagangan antarabangsa. Ya saja. Okey, apakah sebab-sebab wujud perdagangan antarabangsa? Sebab wujudnya perdagangan antarabangsa adalah saya rasa pertama sekali iklim dan jenis tanam. Nombor dua pula percakapan pengeluaran. Kalau nombor tiga tu kita rasa pengguna macam cikgu nyatakan tadi. Nombor empat pula yang saya ingat adalah budaya masyarakat. Lima, harga patung. Dan yang keenam tu kalau tak silap tadi sumber semula jadilah. Okey, betul lah. Okey, itu saja untuk objektif kita yang pertama. Dan seterusnya, iaitu kepentingan perdagangan antarabangsa. Kepentingan perdagangan antarabangsa ini terdapat pelbagai. Contohnya 9 kita dapat klasifikasikan, iaitu yang pertama adalah untuk memperoleh barangan yang tidak dikeluarkan oleh negara lain. Contohnya seperti kita tidak mampu untuk mengeluarkan gandum contohnya. Okey, so kita mengimport daripada India, daripada Rusia, Ukraine dan sebagainya. Dan seterusnya adalah untuk meluaskan pasaran. Yang ketiga adalah untuk menambahkan pendapatan negara atau KDNK dengan melakukan aktiviti ekspor barang kita ke luar negara. Jadi kemasukan wang asing dan ditukar ke dalam bentuk mata wang negara akan meningkatkan aliran pendapatan negara yang lebih positif. Yang keempat adalah untuk menggalakkan perpindahan dan penggunaan teknologi moden. Dengan perdagangan antarabangsa juga kita boleh melakukan hubungan dua hala, dan negara-negara maju seperti US, Rusia akan membawa masuk teknologi dan kita dapat memanfaatkan penggunaannya di negara kita. Dan seterusnya adalah menikmati barang yang harga lebih murah, meningkatkan kecekapan pengeluaran, menambahkan pilihan pengguna yang pelbagai dan menambahkan peluang pekerjaan. Okey. Yang pertama adalah memperoleh barangan yang tidak dikeluarkan di dalam negara. Barang yang tidak dikeluarkan dalam negara dapat diperoleh dari negara lain dengan mengimportkannya. Contohnya, rakyat Malaysia dapat menikmati buah sitrus yang tidak ditanam di Malaysia melalui aktiviti perdagangan antarabangsa dengan Amerika Syarikat. Pengimport di Amerika Syarikat pula akan mengimport minyak kelapa sawit dari negara kita yang tidak dikeluarkan oleh negara mereka. Yang seterusnya adalah, yang kedua adalah untuk meluaskan pasaran, iaitu penawaran sesuatu barang dan perkhidmatan yang berlebihan dapat dieksport ke luar negara yang mempunyai pasaran yang jauh lebih luas. Kejayaan menguasai bahagian pasaran yang lebih luas akan meningkatkan keuntungan syarikat tempatan. Seterusnya juga boleh menambahkan pendapatan negara. Yang seterusnya adalah menambahkan pendapatan negara, iaitu kerajaan akan memperoleh hasil daripada kutipan duty import atau cukai import dan eksport dalam urusan perdagangan antarabangsa.
Pendapatan negara juga akan meningkat hasil daripada pertambahan kutipan cukai, keuntungan syarikat yang terlibat dalam aktiviti perdagangan antarabangsa. Yang keempat adalah menggalakkan pemindahan dan penggunaan teknologi dari negara luar. Seterusnya itu pengeluar tempatan akan mengimport mesin, jentera dan peralatan moden yang lebih canggih untuk meningkatkan daya pengeluaran dan memajukan industri tempatan. Perdagangan antarabangsa juga akan membawa kepada kemahiran pengalaman, pengetahuan teknologi yang terbaru dan dari luar negara. Seperti yang kita sedia maklum, penggunaan teknologi daripada negara-negara maju ni, kita akan menghantar buruh-buruh kita atau tenaga-tenaga separuh mahir kita untuk melakukan perkhususan di negara di mana pengeluar mesin atau teknologi tersebut. Jadi sini akan meningkatkan atau menambahkan lagi profesional atau tenaga-tenaga yang mahir dalam negara kita. Dan seterusnya adalah untuk menikmati barang dengan harga yang lebih murah. Yang keenam adalah untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran. Yang ketujuh adalah untuk menawarkan pilihan pengguna yang pelbagai, iaitu Malaysia mengimport pelbagai jenis model kereta yang sesuai untuk lapisan masyarakat untuk memenuhi keperluan atau kehendak pengguna. Seterusnya adalah untuk menambah peluang pekerjaan. Yang kesembilan adalah menggalakkan mobiliti tenaga buruh. 10 adalah menggalakkan pelaburan dan mewujudkan hubungan baik dengan rakan dagang. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Jadi, sebelum cikgu menamatkan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu akan agihkan satu link untuk kamu jawab apabila kamu sebagai latihan pengukuhan dan kerja rumah. Okey. Jadi cikgu akan berikan link ni melalui Google Meet ni, Google Meet. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum.